apa Kita uh, kasih sikap pembelajaran matematik dengan pencapaian matematik. Ujian korelasi menunjukkan sikap pembelajaran mempunyai signifikan yang positif. R sama dengan 37, T kurang daripada pencapaian matematik. Keputusan ini berjaya menolak harga kesalahan dan menerima harga positif. Hubungan ini menunjukkan sikap pembelajaran matematik yang tinggi mempunyai pencapaian sikap pembelajaran matematik yang rendah mempunyai pencapaian matematik yang rendah. Hubungan antara sikap pembelajaran matematik dengan pencapaian matematik adalah rendah. R sama dengan 0.37. okey, Norjeha, ayat pertama kan, ujian korelasi menunjukkan sikap pembelajaran mempunyai hubungan positif dulu. Positif yang signifikan, bukan hubungan signifikan yang positif. Oh, terbalik. Betul kan balik? Nah, Ada ke? ujian korelasi mempunyai hubungan positif yang signifikan matematik. Okey, dalam ni Norjeha, statement mana yang menunjukkan kekuatan? Sikap pembelajaran. Ya? Sikap pembelajaran. Ayat mana yang menunjukkan kekuatan? Faham tak? Dalam ni ada dua kan. Satu ialah directional, satu lagi ialah kekuatan. Yes, sir. Ayat mana yang dalam ini menunjukkan kekuatan? Hubungan antara sikap pembelajaran matematik dengan pencapaian matematik adalah rendah. Bagus, pandai. Yang mana yang menunjukkan direction? Direction hubungan ini menunjukkan sikap pembelajaran matematik. Yang kelas. Kan? Hubungan ini menunjukkan sikap pembelajaran matematik yang tinggi mempunyai pencapaian matematik yang tinggi. Manakala sikap pembelajaran matematik yang rendah mempunyai pencapaian matematik yang rendah. Okey, dalam mana-mana korelasi, pertamanya kita tengok apa? Dalam korelasi tengok direction. Ya, sebelum directional kita tengok apa? Signifikan atau tak. Ya, dah you tulis dah sini. Mula-mula kita tengok signifikan atau tidak. Bila dia signifikan, baru kita akan tengok direction dia. Maka direction dia adalah positif. Ini menunjukkan dia adalah signifikan. Apakah dua pun boleh ubah dalam ini? Sikap pembelajaran matematik dan pencapaian matematik. Ya? Sikap pembelajaran matematik dan pencapaian matematik. Yang mana yang merupakan pembeli ubah bersandar? Pencapaian matematik. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan IV tu. IV mana? IV dia yang sikap pembelajaran matematik. Ya, pandai. Engkau pandai. Matematik adalah pembeli ubah bersandar. Sikap pembelajaran matematik ialah pembeli ubah tidak bersandar. Mengapa kita panggil pencapaian matematik bersandar? Kerana dia bersandar dengan sikap pembelajaran matematik.
Manakala sikap pembelajaran matematik tidak bersandar dengan mana-mana, ya. Yes, sir. Okey, next. Keseimbangan, sir. Ya, Ujian korelasi menunjukkan keseimbangan mempunyai hubungan signifikan yang positif. R negatif 0.6, P lebih kecil daripada 0.1 dengan pencapaian matematik. Kesempatan ini berjaya menolak hal perbincangan dan menerima hipotesis alternatif. Hubungan ini menunjukkan kebimbangan yang tinggi mempunyai pencapaian matematik yang rendah, manakala kebimbangan yang rendah mempunyai pencapaian matematik tinggi. Hubungan antara kebimbangan dengan pencapaian matematik adalah rendah. R sama dengan negatif 0.36. perlu dah pakai di sini negatif. Kalau hubungan untuk menyatakan kekuatan tak perlu nyatakan negatif. Kalau direction memang betul. Boleh, ya? Boleh, Nur Jeha? Okey, sir. Mana table dia? Table you mana? Dekat output, sir. Sir, dekat output. Yang bawah. Mana output? Tak ada output? Yang atas. Atas. Mana ini? Ni. Sir. Dah, you kena lukis. You Oh. tengok balik dalam buku tu. Ini bukan, ini output. Okey, Tapi sir. you Yang punya bawah. table mana table? Korelasi. Kan saya kata mesti ada table korelasi. Kan saya mesti lepas penerangan mana-mana interpretasi mesti ada table dalam inferential statistik. So di sini tak ada table, ya. Okey, sir. Terima kasih Nur Jeha. Terima kasih, sir. Kena faham betul-betul, ya. Yes, sir. Terima kasih. Okay, next. Radi mana Radi? Radi? Yes, sir. Radi? Yes, sir. Baca, sir. Ya, baca. Okay, korelasi. Korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Korelasi juga boleh ditakrifkan sebagai salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua pemberi ubah yang bersifat kuantitatif. Oleh itu, korelasi Pearson digunakan untuk mengukur perkaitan linear antara dua variabel selanjar, continuous variables, dan menilai kekuatan dan arah perkaitan antara dua pemberi ubah. Dua pemberi ubah dianggap berkorelasi. Iaitu positif atau berlawanan iaitu negatif. Terdapat juga beberapa andaian seperti bebas, skala pengambilan linear dan homosistis. Okey, tolong baca interpretasi ini. Baca yang ni. Okey. Okey, interpretasi bagi hubungan antara kebimbangan dalam pembelajaran di pencapaian adalah ujian korelasi menunjukkan kebimbangan dalam pembelajaran mempunyai hubungan negatif yang signifikan, iaitu R sama dengan negatif 0.36, P kurang daripada 0.01 dengan pencapaian matematik. Keputusan kajian ini berjaya menolak hipotesis final dan menerima hipotesis alternatif. Hubungan negatif ini menunjukkan kebimbangan dalam pembelajaran yang tinggi mempunyai pencapaian matematik yang rendah, manakala kebimbangan dalam pembelajaran yang rendah mempunyai pencapaian matematik yang tinggi. Oleh itu, hubungan antara kebimbangan dalam pembelajaran dengan pencapaian matematik adalah rendah, iaitu R sama dengan 0.36. Baik. Ready? Yes, Ini ujian korelasi apa? korelasi Pearson. Ya. Semua orang ingat kena tulis ujian korelasi Pearson. Menunjukkan kebimbangan. Tambah, ya. Hmm. Semua orang kena tambah. Ini ialah
ujian korelasi Pearson. Ujian korelasi ada banyak, tapi yang kita guna ialah ujian korelasi Pearson. Mula dalam korelasi kita tengok apa? Direction. Sebelum direction, tengok apa? Oh, sama ada signifikan tidak. Dia mesti ingat tu. Statistik tengok dulu signifikan atau tidak, baru the next. Lepas signifikan kita tengok apa? Hypothesis. Okey, lepas tu kita tengok apa? Direction, Lepas itu arah. Kekuatan. Kekuatan hubungan. kekuatan. Kekuatan ini antara mana ni? Antara kebimbangan dengan pencapaian matematik. Okey, yang mana DV? Pencapaian matematik. Pasal apa kita panggil pencapaian matematik DV? Sebab pencapaian matematik itu bersandar pada IV, iaitu kebimbangan. Dia bersandar dengan kebimbangan. Tapi kalau pencapaian matematik bersandar kepada kebimbangan, maka pencapaian matematik kebimbangan menjadi boleh buat DV, ya. Okey, apakah hipotesis null di sini? Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebimbangan dalam pembelajaran dengan pencapaian matematik. Negatif. Terdapat hubungan yang signifikan antara kebimbangan dalam pembelajaran dengan pencapaian matematik. Apakah simbol yang kita gunakan di sini? Untuk korelasi simbol R kecil. R besar tu melambangkan apa? Regresi. Regression, ya. Okey, you ada lukis table tak? Ya. Tapi table ini kalau kita kena ikut APA style, American Psychological Association tu, kalau ikut yang tu, you ada garisan pertama sini, nampak tak? Garisan kedua di sini, garisan ketiga di bawah ini. Tengah-tengah ni tak ada garisan, ya. Oh, You kena tengok balik buku saya. Kemudian ni tak payah tulis dah, ni 36 dua kali. Ambil salah satu, ya. Nampak dah satu-satu ni? Satu ni. ya. Satu sama ada atas atau ke bawah ni. Salah satu ya you kena tulis. Tapi tulis semua macam ni. Kalau you tulis semua macam ni bermakna you tak faham. Boleh? Ya, sebelum. Dua ni ini apa dia dua ni? Dua tu sikap. Bimbang. Satu ni? Matematik, pencapaian matematik. Okay, satu ni? Pencapaian matematik juga. Ini satu ni. Melambangkan apa? Raji Durga, satu tu melambangkan apa tu? Halo Raji? Ya, saya. Itu apa dia? Pasal apa sini tak ada nilai? Satu ni bukan nilai sebenarnya, ya. Ini yang baru nilai. Tapi di sini ada nilai, sini ada nilai. Sini pasal apa tak ada nilai? You tengok, sini matematik kan? Atas ni pun matematik kan, satu ni. Matematik tak ada hubungan. Ya. Kena cakapnya tu, matematik dengan matematik tak ada hubungan, sebab tu kita tulis satu. Macam di sini, ialah sikap kan? Atas pun? Sikap juga. Sikap dengan sikap memang tak ada. Dengan diri kita hubungan bermakna mesti ada lagi seorang. Ada dua variable. Boleh faham? Ya, boleh.
Okey. Radhi, Thank you, dia sir. boleh faham tak Radhi? Boleh. Ini ujian ini. Pearson correlate ni kena ingat balik. Okey, thank you very much Radhi. Nurul, Yes, sir. Nurul, tolong baca boleh dah ini. Yang sikap Ujian korelasi menunjukkan sikap pembelajaran mempunyai hubungan signifikan yang positif dengan iaitu R sama dengan 0.37, P kecil daripada 0.01 dengan pencapaian matematik. Keputusan ini berjaya menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. Hubungan ini menunjukkan sikap pembelajaran matematik yang tinggi mempunyai pencapaian matematik yang tinggi. Manakala sikap pembelajaran matematik yang rendah mempunyai pencapaian matematik yang rendah. Hubungan antara sikap pembelajaran matematik dengan pencapaian matematik adalah rendah iaitu R sama dengan 0.37. Kena dalam paragraf ni apa yang boleh tambah lagi? Nurul. Ujian korelasi Pearson. Ya, tambah satu lagi ialah ujian korelasi Pearson. Kita boleh buat lagi sini. Apa lagi yang kita boleh tambah lagi? Nurul? Pasti lah, doktor. Ya? Tak pasti. Ya. Ni hubungan ni tadi saya cakap kan? Okey, terbalik hubungan positif yang signifikan. Tadi tak dengar ya? Hujan, sir. Dia you kena baiki semua orang di sini. Apabila rakan kamu bentang, saya buat penambahbaikan, tolong baiki, jangan ulang kesalahan yang sama. Boleh, sir. Okey. Di sini kalau kita nak tengok kekuatan, kita tengok di mana Nurul? Kekuatan tengok dekat hubungan antara sikap pembelajaran matematik dengan pencapaian matematik. Apa dia hubungan dia? Hubungan antara sikap pembelajaran matematik Kekuatan tu. Siapa cakap ni? Unmute. Kekuatan di sini macam mana? Nurul Izzati. Ya, sir. Hubungan antara sikap pembelajaran matematik dengan pencapaian matematik adalah rendah. Dia kata hubungan kekuatan itu adalah rendah. Okey. Itu adalah rendah. Hubungan dia macam mana? Hubungan ini menunjukkan sikap pembelajaran matematik yang tinggi mempunyai pencapaian matematik yang tinggi. Di mana kalau sikap pembelajaran matematik yang rendah mempunyai pencapaian matematik yang rendah. Okey, yang tu penerangan untuk apa? Untuk direction. Bacakan tadi. Itu menunjukkan hubungan apa? Hubungan yang tinggi. Dibacakan hubungan ini menunjukkan sikap pembelajaran matematik yang tinggi, mempunyai pencapaian matematik yang tinggi, manakala dan seterusnya kan? Ya. Apa? Positif. Positif, sir. Hubungan positif. Ya, apa saya buat lambat sangat? Hubungan positif, takut dia. Hubungan positif pasal itu terang macam tu. Kan? Ya, hubungan dia ada dua jenis je. Hubungan positif ataupun hubungan Negatif. Dalam paragraf ini
direction, Yang ketiga, kekuatan. tapi dalam yang you tulis nombor 2 apa? Dia punya hipotesis. Ya, Hipotesis, yang ketiga, direction, yang keempat. kekuatan. Okey, pandai Nurul. Boleh faham? Boleh sir. Oh, Boleh. mana table Nurul tak ada? Terlupa nak buat sir, sorry. Ni macam mana? Lagi apa kesalahan di sini? Macam di sini kan, kebimbangan dengan sikap pembelajar matematik. Ini apa yang silap? Tak letak Pearson Okey. dengan hubungan negatif yang signifikan sepatutnya. Okey, Bukan lagi? dia- Negatif tak perlu, kan? Ya. Kena betulkan balik ya, Nurul. Baik sir. Nurul, Boleh. apakah simbol yang kita gunakan untuk korelasi? R kecil. Apa maksud R tu? Tu maksud dia R dalam bahasa Inggeris apa dia R? Nurul, korelasi. dia R tu apa? Dia maksud dia apa? Relationship. Oh, relationship. Ah, amboi, Nurul. Ya. Belum. Oh, patutlah. Pasal kau tak makan, takut sangat ke? Takut sir. Semua orang relax saja saya tengok. Takut apa, nak belajar. Kena makan dulu. Okey, terima kasih Nurul. Sama-sama sir. Okey. Next, Atira. Atira. Atira, tolong Saya. baca. Ya. Parameter. Korelasi Pearson juga digunakan untuk mengukur perkaitan linear antara dua pemboleh ubah selanjar dan boleh digunakan untuk Baik. Apakah prosedur kita menjalankan korelasi Pearson? prosedur. Ya. Cara dia, Atira. Pilih correlate, analyze. Okey. Lepas tu pilih correlate tu. Lepas tu pilih bivariate Bivariate. Lepas itu, bivariate. Lepas tu dalam bivariate tu masukkan pemboleh ubah korelasi ke dalam senarai variables. ya, yang mana yang kita nak melakukan korelasi kan? Pilih dan masukkan. Lepas itu, dalam kotak correlation coefficients tu set. Lepas tu test of significance tu klik pada to tail. Lepas tu klik option dan pilih means dan standard. Lepas tu, Standard deviation dan tekan OK. apa maksud bivariate? Bivariate tu apa maksud? Tak pastilah sir. Bi means dua ada saya terang. Bi means dua variable.
korelasi hanya kita melihat setiap kali dua pun boleh ubah saja kan? Atira, are you okay? Okay. Ujian korelasi menunjukkan kebimbangan mempunyai hubungan yang signifikan R sama dengan negatif 0.5 capaian matematik. Keputusan ini berjaya menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. Hubungan yang negatif ini menunjukkan kebimbangan yang tinggi mempunyai pencapaian matematik yang rendah, manakala kebimbangan yang rendah mempunyai pencapaian matematik yang tinggi. Hubungan antara kebimbangan dengan pencapaian matematik adalah rendah, iaitu R sama dengan negatif 0.36. Dia kira macam tu tak? 0.36. Negatif 0.36. Negatif 0.36. Tak, sepatutnya tak ada negatif. Baca yang betul saja. Apa yang boleh perbaiki lagi di sini? Ujian korelasi Pearson hubungan positif yang signifikan. Okay. Ini selalunya you tengok you punya R kan, semua ni part ni patutnya rapat macam ini. Okay, tapi sir. ada ruang langsung di sini. Okay, sir. Atira, Ya. ya dalam ni kan, yang mana pembeli ubah bersandar? Hubungan negatif, sorry. Yang mana sir, kebimbangan kan? Kebimbangan. Hubungan yang negatif ini menunjukkan kebimbangan yang tinggi. Dan pembeli ubah bersandar ni yang mana? Kebimbangan. Mengapa kita panggil kebimbangan sebagai pembeli ubah bersandar? Sebab dia perlukan dia berkait dengan sikap. Kebimbangan ni ialah pembeli ubah tidak bersandar. Sorry, kebimbangan pembeli ubah tidak bersandar. Pencapaian matematik pembeli ubah bersandar. Pencapaian matematik pembeli ubah bersandar? Sebab dia berkait dengan kebimbangan. Ya, tadi saya dah ulang dah tadi. Ya, banyak kali saya ulang, yang lain-lain tu kena betulkan balik. Okey, sir. Hello? Yes, sir. Okey. Take care. Okay. Thank you, sir. Okey, terima kasih Atira. Yes, sir. Banyak. Okay. Ini Thank you, table sir. table yang you buat ni, apa yang nampak semua okey dah, tapi apa yang boleh baiki lagi table ini? Dekat bawah table tu P kurang 0.01. Tak tulis. Kemudian ni table ni macam mana? Table ni sepatutnya macam mana? Tak boleh ada garisan menegak macam ni. Nampak tak? Tira,
Yes, sir. Dia tak ada garisan macam tadi ada kan? Dia tersembunyi garisan ini. Menegak tak ada. Okey. Apa yang okey ni? Faham, sir. Garisan ni pun tak ada yang ni. Garisan ini. Dia ada 3 line sahaja. Macam ini. Okey. Okey, faham, sir. Dia atas, bawah, kiri. Okey. Faham, sir. Boleh? Boleh. Tambah lagi sikit lah. Baiki balik. Tapi overall okey lah you punya table. Bagus. Tapi jangan guna huruf besar macam ni. Kebimbangan. Kebimbangan sikap tak boleh guna huruf besar. Besar ke? Dia kena macam ini. Tak boleh sekali guna, sama sekali kita guna huruf besar dalam table. Lampiran okey. Ada stay Atira? Sama, sir. Thank you, sir. Dia faham tak? Boleh lah. Boleh lah tu tak boleh lagi lah tu. Kena praktis semua lah. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, see you next. Nur Farah. Yes, sir. Okay. Yeah. You cuba cerita kefahaman you tentang korelasi. Okey. Korelasi ni tujuan dia untuk melihat hubungan antara dua pemboleh ubah. Lepas tu dalam korelasi ni kita boleh tengok direction, iaitu hubungan positif atau negatif. Okay. Lepas tu kekuatan hubungan. Ya. Halo? Ya. Apa lagi? Dalam menginterpretasikan tu, dulu. Ujian korelasi Pearson signifikan. Kalau direction negatif macam mana kita tulis? Kalau direction negatif, keputusan hubungan yang negatif ini menuju manakala tabiat pembelajaran yang rendah mempunyai persekitaran pembelajaran yang tinggi. Apa beza di antara kekuatan dan direction? Perbezaan kekuatan dengan direction, Ya, apa beza dia? kekuatan hubungan ni kita dapat tahu antara 0 hingga 1. Ya, yang tu apa? Itu kekuatan hubungan. Kan? Direction ni macam kalau contoh kalau dia hubungan dia positif, satu pemboleh batu naik, satu lagi pemboleh batu naik. Macam kalau negatif, satu naik, satu turun. Bagi satu contoh tengok. Bukan variable yang kita guna. Contoh biasa. Contoh, Satu naik, satu lagi naik kan? Tengok yang mana naik. kalau hubungan positif, lagi banyak kita macam kita bercenter dan kita Ya, tak faham. lagi kuat kita gerak bersenam. Lepas tu lagi tinggilah tahap yang kita. Oh. Kalau negatif? Kalau negatif, semakin kat umur semakin berkurang kecerdasan orang tersebut. Ya ke? Kamu punya kecerdasan sekarang macam mana? Tak tahu. Boleh Tak tahu ya. You tak pernah ukur ya? Farah. Ya. Apakah bagi satu contoh hipotesis null? Hipotesis null. Ya.
berdasarkan variabel kita. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara terdapat hubungan yang signifikan antara Nal kecerdasan dengan Nal tu. tidak terdapat hubungan yang signifikan antara latihan kecerdasan dengan tahap kesihatan. Boleh ke? Okey, Narfara, Ya. faham tak? Ha. Faham tak korelasi ni? Boleh dah faham. Bolehlah juga. Tak faham betul-betul. Apakah simbol yang kita gunakan? Simbol R kecil. Okey. Betul. Relationship. R besar tu apa dia? R besar regression. Apa beza di antara korelasi dengan regression? Beza dia. Pening dah. Tak. Kalau dalam korelasi ada perbezaan antara pemboleh ubah bersandar dan bebas, iaitu antara pemboleh ubah sebenarnya regresi adalah berbeza. Okey, jadual kamu buat ni betul, tapi sebenarnya dia kena buat bagi jadual ni, kalau boleh dia buat apa ni, pencapaian matematik ni bubuhlah satu. Macam tadi kan, ada tengok dah tadi. Faham. Lagi sekali kan, ini tulis 2. Sini tulis 3. Sini tulis apa? Ya pula kena tulis bagi. Saya pun kena buat assignment. Yang ni ialah 2, yang ni 3, yang ni 4. Betul? Kena buat macam ini. Dia tulis tengah-tengah. Kan? So ini kena baikilah. Dia kemudian apa lagi yang boleh baiki sini? Apa lagi boleh? Jadual ni. Tak payah letak yang sama kat bawah tu, yang lepas bawah satu-satu tu tak payah letak apa, letak satu je. Apa yang letak apa? Yang benda yang sama. Atas bawah tu kan yang sama, letak satu. Ya. Lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Ni. Dua desimal tu. Tali panjang tapi tak buat pun. Kena table ni tak ada spacing dah, dia kena rapat betul. Macam ini. Tadi punya spacing tengok lain kan? Macam ini kan? Tapi sepatutnya macam ini. Okay, sir. Boleh? Saya tolong buat bagi pula tu. Ini semua tak ada dah. Kan? Ini semua tak ada. Apa maksud satu ni di sini? Satu ni dia sama macam pencapaian matematik ni, dia sama dengan pencapaian matematik yang satu. Apa yang sama? Tak ada hubungan. Pasal dengan variabel yang sama mana ada hubungan? Ya, betul. Betul apa tu? Okey. Boleh faham tak, Atira? Boleh, sir. Rasa macam mana korelasi ni? Korelasi boleh lah faham. Regression tu saya kena faham. Regression. You nanti saya panggil lagi sekali kamu. Kan? Okey, next. Terima kasih, Atira. Boleh, sir. Lepas Atira, Narfara, Atira, Aisyah. Aisyah ada? Ada, sir. Saya. Aisyah. Saya, sir. Aisyah, dalam kita menulis korelasi ni, Ya. apakah syarat-syarat dia, andaian-andaian dia?
Adakah terdapat hubungan antara sikap penyimpangan dengan pencapaian matematik untuk melihat hubungan? Okey. Dalam interpretasi itu apa yang kita tulis? Dan interpretasi kita first seorang je Kuat sikit boleh tak? Kuat sikit. boleh. First kita kena tengok je signifikan ataupun tak. Okey. Yang kedua, serang pasal hipotesis dia. Okey. Yang ketiga, dia punya direction. Okey. Yang keempat, dia punya kekuatan hubungan. Kekuatan kita melihat macam mana? Kalau kekuatan hubungan ni kita tengok tinggi rendah kekuatan yang nilai kalau dia dekat dengan satu dia tinggi. Kuat. Hubungan dia kuat. Hubungan dia kuat, Bukan ya. tinggi. Ya. Kalau dekat dengan zero, Dekat dengan zero rendah, lemah. rendah, lemah. Yang mana lemah banyak kamu ni. Okey. Direction macam mana direction? Kalau direction dia ada positif ataupun negatif. Kalau positif dia sama. Kalau satu naik, yang satu lagi naik. Kalau negatif, satu naik, satu turun. Contoh biasa, jangan ambil contoh kita bagi negatif Contoh biasa dalam hidup kita. dalam hidup kita okay. Kalau senaman ni, kalau kita Ketiga ni rajin senam, rajin makan. Lepas tu senam sikit. tapi dia dapat berat badan ni idea, dia tak mesti. Oh, ya ke? Ya, sir. Okey, lagi? Lagi kalau pasal tak, sir. Okey. Aisyah, Ya, saya. kita tengok ni HO ni, actually O ni kecil ya. Okey. Kecil, kemudian yang ni tulis dalam kurungan. Saya tak Eh, tahu. ya, tak apa. A ni pun kecil lagi ya. Okey. You kena tengok balik, baiki, tulis betul-betul. Okey. Ini interpretasi dia kan? Itu yang mana pun boleh ubah bersandar. Boleh ubah bersandar adalah pencapaian matematik. Pasal apa dia pun boleh ubah bersandar? Sebab dia bersandar pada sikap pembelajaran. Ya, sikap pembelajaran sebagai apa? Sebagai IB itu apa? Pun boleh ubah tidak bersandar. sebab dia tidak bersandar kepada mana-mana boleh ubah. Ya, apakah hubungan antara pemberi ubah bersandar dengan tidak bersandar? Hubungan untuk ni hubungan dia keputusan tak yang mana tak tu. Keputusan yang penting menunjukkan hubungan Hubungan positif yang signifikan. Ni, hubungan positif. apa tak? Ya. Pasal apa dia signifikan? Sebab dia kurang daripada 0.01. Kurang daripada 0.01. Okey. Apa katanya kalau dia 0.03? Kalau dia 0.03 dia tak signifikan. Boleh tak kita jadikan dia signifikan? Tak boleh. Kalau kita tulis P 0.05 dia signifikan lah. Ya, dia signifikan kalau dia 0.05. ya. Yang ni kita punya choice yang ni. Ya, You faham tak apa itu korelasi? faham? Kalau faham terang tengok apa itu korelasi? Korelasi
Ya. Korelasi ni dia bekerja untuk melihat hubungan di antara dua pemboleh ubah. Lepas tu, Ya. korelasi ni dia first kita kena tengok sama ada untuk dimensi tadi, kita tengok sama ada dimensi atau tidak. Lepas tu kita kena tengok di sini hypothesis, lepas tu direction dan seterusnya kekuatan hubungan. Okey. Aisyah, Okay, saya andai kamu ni ya, boleh ganti saya dah. tahu. Boleh ke? Pasal apa? Saya cuba ilmu lagi sir. Ya kah? Yes, Cuba dah tu. Cuba tengok sini. Yes sir. Ini. Aha. Kamu buat betul tak jadual ni? Tadi saya terserang je. Itu tak betul. Kita kena tak ada jarak. Macam ni okey dah, tapi yang ni. Aha. Bubur apa? Bubur Kita bubur labelkan dia satu. Ya. Simbol satu. Dan tajuk tak ada. Tajuk sini tak ada. Tajuk mesti ada. Mana boleh tak ada tajuk? Macam you tak ada nama lah. Saya nak panggil macam mana? Ya, betul sir, betul. Okey, you ikut balik yang ni. Okey sir. Betulkan balik. Tapi okey dah. Saya rasa kamu faham. Dan apa setakat ni macam mana kamu ni statistik? Setakat sekarang boleh ke? Walaupun Sekarang macam mana? dulu dengan sekarang lagi faham daripada dulu sebab saya banyak belajar. Ya, kita dah sampai ujung dah kan? Ya, sebab saya ulang-ulang benda yang sama. So, Dia actually tak susah kan? kalau betul-betul faham tak susah ke? Dia cuma konsep yang sama kita ulang. Betul. Saya faham konsep. Dia kena faham. Kalau you tak faham memang tak boleh buat dah statistik. Ya, betul. Isu boleh ambil PhD dah you. Tak boleh lagi lah. Okey, terima kasih banyak Nur Aisyah. Okey, sir. Thank you. Okey, take care, bye. Bye. Okey, Aida. Aida. Apa you tulis ni? Aida, ni baca ni, ni tengok. Google ni, nampak tak? Dalam riwayat diubah dalam senarai Ya. 0 kali korelasi Okey. Sekarang ni pasal apa kamu guna hipotesis di sini? Halo? Aida guna berapa hipotesis? Dua? tiga. Yang pertama, ya, yang pertama ialah sikat dengan pencapaian matematik. Yang kedua, yang kedua kebimbangan dengan pencapaian matematik. Betul tak? Ini betul tak kak ni? Nombor 3 tu. Tolong baca, Aida. Bukan pencapaian matematik. Tak ada pencapaian dah di situ.
Ha? Tolong betulkan balik yang tu. Tolong baca. Ya. Tak dengar ni, putus-putus ni. Pasal apa? Kuat sikit, kuat sikit. Hujan korelasi Sekarang dengar dah. antara sikap saya lebih kecil daripada bila saya hubungan ini menunjukkan pelajar yang mempunyai dalam PTSD mempunyai kepercayaan PTSD dan balik kepada yang mempunyai kepercayaan rendah mempunyai kepercayaan rendah sikap pelajar yang rendah harus R ni menunjukkan apa? Ya. R merujuk kepada apa? Ya. Ya, hubungan kan? Relationship. R kecil dengan simbol apakah yang kita guna untuk korelasi? Tu? Okey. Table ada tak table? Okey ya. Ini boleh baiki tak table ni? Ya, itu kena ingat tu. Kalau di sini ibu bubuh tak bubuh satu pun tak apa. Ibu boleh bubuh macam ni pun tak apa. Kalau yang lain pun dia tulis macam tu. Kamu terhadap korelasi. Ya. Okey Aida, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okey, last kali Azwani, Nur Azwani. Yes, sir. Dah ready. Yes, sir. Saya tak mau guna dah yang ni semua. You cuba terangkan apa yang kamu faham. Ani? Korelasi. Ya, sir. Cuba terangkan apa yang kamu faham. Korelasi tujuan dia untuk melihat hubungan antara dua pemerlukan. Okey. First, kita tengok sama ada dia signifikan ataupun tidak. Yang kedua, tengok hipotesis. Lepas tu nombor 3, direction. Okey. Kalau hubungan positif, interpretasi dia satu naik, yang satu lagi naik. Kalau hubungan negatif, satu naik, Dia dengar suara apa ni? Okey dah kak, ini table ni macam mana table ni?
okey, Ah, boleh. tak apa. Ini boleh baiki lagi kan? Ya. Boleh dengar tak apa yang saya cakap ni? Ni? Boleh dengar tak apa yang saya cakap? Okey. Saya ingat Azwan ni ada masalah connection tu. 8 orang dah bentang. Yang lain semua, yang baki itu semua akan bentang. Saya rasa 9 orang lagi akan bentang regression kelas yang akan datang. Boleh? Halo? Kelas yang akan datang ni 9 orang akan bentang. Ni 23 kan? Baru 23. 23, 10 orang lagi akan bentang regression untuk kelas. Dan saya akan ganti satu lagi kelas. Kita tangguh pada hari Senin lepas tu. Jadi yang mana saya komen, bukan saja orang yang bentang, orang yang bukan bentang pun kena baiki balik. Saya tak mau melihat apabila saya dah komen, baiki. So mesti kita kena tengok balik lah. Boleh? Hello? Ong? Ada, sir. Ong. Oh. Saya sudah lepas. Yes. Tapi korelasi faham tak? Paham. Boleh. Boleh ya? Okey. Nada. Nada. Terima kasih. Ong. Thank you, sir. Nada. Ya, sir. Nada. Mana suara you? Ya, sir. You buat tajuk apa Nada? Saya buat regresi. Oh, pandai-pandai semua buat regresi ya? Tak apa, cuba buat. Tujuan kita buat pembentangan ini adalah untuk membantu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita buat. Ya. Supaya kita lebih faham. Bila kita bentang baru kita boleh faham dengan baik. Okey, sir. Nada, take care. Okey, thank you, sir. N ada N. N? Yes, sir. N mana? Hilang dah. Yes, sir. Terang tengok regression. Terang tengok regression. Boleh tak? Tengok. Terang yang mana, sir? Mana-mana you faham lah kan? Tak boleh jawab. Regression, bukan korelasi. Regression. Regression. Regression kita itu sambungan daripada korelasi. Okey. Untuk regression kita, untuk korelasi kita guna R kecil, tapi untuk regression kita akan guna R besar, Okey. iaitu linear. Ya. Lepas tu kita untuk regression, tujuan kita buat regression ni adalah untuk membina model Okey. Good. bergantung kepada pemboleh ubah bersandar dan juga tidak bersandar. Okey. So kalau nak buat regression kita kena buat that y equals to a plus, nak panggil apa?
model. Kita buat model. Okey. Okay, lepas tu R untuk model summary. Bermaksud R times R. Maksud R darab dengan R. Okey. 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 Untuk nak lihat akan ambil nilai R square tu darab dengan 100. Ya. Lagi? Lagi nak tahu apa? Okey. Dalam regression ada tiga perkara penting dalam table, iaitu model summary, ANOVA dan coefficient. Okay, thank you very much, Anne. Ni kelas yang akan datang regresi, kamu ganti saya lah. Ini ganti saya dah, bagus tu, pandai. Actually, you kalau melihat step by step, dia memang susah. Tetapi kalau you boleh buat satu demi satu, dia akan jadi lebih mudah. Boleh? Boleh. Ni Anne, macam mana faham? Dah habis dah kita? Faham. Faham ya? Faham. You dah makan dah ke? Belum. Apa? Ada kelas ke? Ada kelas. Okey, take care. Ingat, saya rasa setakat ini saja. Terima kasih, Anne. Thank you, Prof. Take care. Take care. So, orang lain pun tadi Anne dah terang. Actually, yang tu saja regression. Dia tidak susah mana. You buatkan dia mudah saja. Senang aja. Susah dia susah lah. Interpretasi tak apa. Tapi saya rasa Anne dah terang tadi cukup cantik dan cukup menarik. Ya, minggu depan saya tak payah buat dah baik-baik. Dia Anne akan buat. So kita tengok dengar apa dia buat. So saya harap semua orang kita boleh dengar balik apa yang kita nak buat minggu depan. Adam? Ya saya ada. Adam buat tajuk apa? Terang dah Adam. Sekarang ni tak boleh lagi sir. Tapi belum Sedia lagi. Ya sir. Tapi kena buat dah. Bagi satu tarik ya. Halo? Nanti kita submit. Sebab saya dah buat pembentangan untuk tujuan memperbaiki dengan lebih elok lagi. Kalau saya jumpa lagi kesalahan tu, saya tengok berapa kesalahan, saya potong markah. Semua orang saya bagi 100. Untung sama ada kekal 100 atau tidak, saya potong. Tengok yang ni salah 10 salah, saya potong. Jadi tinggal 90. Itu cara saya. Saya harap semua faham dan betulkan balik. Pak Adam. Tapi next class you prepare Adam? Ya, okey. Ya. Okey. Terima kasih Adam. Okey, Hafizan ada Hafizan? Ya, sir. Dan? Ya. Okey. You orang pandai Hafizan. Mana ada, sir. You ingat lagi tak itu regulasi? Ingat sikit-sikit, sir. Boleh you terang apa yang you faham. Negasi adalah satu ujian yang dilakukan selepas korelasi, merupakan sambungan kepada korelasi. Regressi dengan korelasi berbeza. Kalau macam korelasi, dia boleh IV dengan IV atau DV dengan IV, tapi regressi hanya pada DV dan IV sahaja. Lepas tu dalam regressi ada 3. Hello? Ya. Dengar. Okey, dalam regressi ada 3 perkara yang kita kena tengok, iaitu first model summary, ANOVA dengan coefficient. Dalam model summary kita tengok R dahulu. R square. Ya. Yang merupakan
berapa peratus dia akan menyumbang kepada DV. Berapa peratus IV tu menyumbang kepada DV. Okey. Seterusnya kita buat kepada ANOVA punya interpretasi. Ujian ANOVA menunjukkan model regresi ini signifikan atau tidak. Okey. Lepas tu melihat kepada beta value pula. Terima kasih. Sama-sama sir. Banyak itu. Kamu faham dah tu. Hafizan, terima kasih ya. Sama-sama sir. Okey. Ya, siapa bunyi tadi? Ya? Saya sir, Nada. Ha? Sir, saya nak tanya, Ya. regresi tu kena ada buat jadual tak? Ya, kena buat Itu jadual. hipotesis tak? Ah. Kena buat jadual. Buat jadual, tak apa, buat dulu. Nanti kelas saya akan betulkan balik. Okay. Dan yang saya komen tu bukan nak marah, tapi nak betulkan balik. Boleh. Tapi jangan bimbang, buat dulu. Buat dulu. Okay. Ada. Ya, boleh. Dengan hipotesis Boleh. value sir. Hipotesis value. Ya? Cuba buat tengok. Cuba buat setakat mana. Boleh. Semua ni memang ada hipotesis. Tapi cuba buat. Walaupun saya tak nyatakan, betul tak? Tu tak ada. Tak apa. Setengah tu memang you kena berdikari lah buat. Masuk universiti, semua nak bagi macam sekolah. Baik, balik sekolah. Apa Nada, you tanya, terima kasih Nada. Okay, terima Kan? kasih. Hopefully everything will be okay. Nada faham dah gayo? Faham. Boleh kan? Daripada dulu dengan sekarang. Dulu ni sekarang. Dulu mula-mula you belajar signifikan, tak tahu kan apa benda signifikan. Siapa kita kena tengok. Sekarang mesti boleh tahu kan? Terima kasih Nada. Ya, sama. Okey, last kali. Ya. Attendance. Okey. Attendance. Choi ada Choi. Ya, Prof. Choi. Ya. Hari tu. Saya itu independen dengan yang ANOVA. Boleh buat dah regression. Boleh? Cuba. Terang balik ya. Regresi adalah lanjutan daripada korelasi. Regresi dapat membentuk model dan model itu digunakan untuk masa depan. Tujuan menggunakan regresi adalah untuk menggunakan beberapa variables IV dan untuk merabau variables DV. Okey. Merabau variables DV negatif, kuat atau lemah, lepas itu meramal keadaan yang akan berlaku pada masa depan. Terdapat dua jenis regresi, yaitu regresi linear dan regresi berganda. Okey. Kalau nak terang lagi ya, Prof. Cukup dah kan? Boleh ya? Terima kasih Choi. Sama-sama, Prof. Orang take care. Yang buat regression ni jangan bimbang. Buat dulu apa yang kamu faham. Okey? Jadi yang lain semua, next class saya tak akan bagi tahu. You kena hantar sendiri sebelum pukul 1:30. Ada boleh ya? Terima kasih Choi. Sama-sama, Prof. Okey. Yang ni attendant okey dah ke? Hello? Saya tak scan. Saya tahu dah. Makan sorang-sorang aja.
Tak apa. Yang boleh scan, yang tak boleh tak apa, saya add manual. Okay, thank you sir. Okay, semua take care. Habislah kelas hari ni. Dan kita ada lagi 2 kelas minggu depan, 3 kelas lagi ya. 3 kelas lagi. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya harap kamu buat sedikit-sedikit. Jangan tunggu last minute. Tunggu last minute, rebahlah kamu. Prof, Ya. Alamak.